Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Aisyah Melissa Yohanis dalam Dunia 11 Pagi. Berita radio bervisual bersiaran serentak di platform media sosial, saluran TV dan radio. Sekurang-kurangnya 100 orang awam terbunuh dalam serangan udara tentera Myanmar di bandar Paziki di Sagaing. Kanak-kanak dan wanita antara yang terkorban. Puluhan yang lain cedera. Menurut media tempatan, pesawat tentera melepaskan 2 butir bom ketika penduduk berhimpun dalam majlis pelancaran pejabat pentadbiran Parti Pembangkang. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres mengecam sekeras-kerasnya serangan tersebut, manakala Ketua Hak Asasi Manusia PBB Volker Turk mahu pelaku dibawa ke muka pengadilan. Sementara itu, junta tentera Myanmar mengesahkan serangan tersebut. Jurucakapnya Zhao Mintun mendakwa sebahagian daripada mereka yang maut adalah pejuang anti rampasan kuasa berseragam. Ada juga yang mengenakan pakaian awam. Wilayah Sagaing berhampiran bandar kedua terbesar di Mandalay telah memberikan tentangan hebat terhadap pemerintahan tentera. Pertempuran sengit berlarutan selama berbulan-bulan. Di China, seorang wanita disahkan meninggal dunia akibat selesema burung H3N8. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengesahkan ia kematian manusia pertama akibat strain influenza burung. Wanita berusia 56 tahun dari wilayah Guangdong itu dimasukkan ke hospital kerana radang paru-paru teruk pada 3 Mac. Dia kemudian meninggal dunia pada 16 Mac. Mangsa sebelum itu terdedah kepada ayam dan kehadiran burung liar di sekitar rumahnya. Tiada kenalan rapat dijangkiti virus terbabit. Amerika Syarikat menyatakan komitmen tidak berbelah bahagi kepada Filipina untuk menentang sebarang ugutan atau paksaan termasuk di Laut Cina Selatan. Setiausaha Negara Antony Blinken berkata perjanjian pertahanan bersama yang ditandatangani pada 1951 selepas kemerdekaan Filipina daripada Washington terpakai kepada serangan bersenjata ke atas angkatan tentera, pesawat atau kapal awam di Laut Cina Selatan. Pemimpin politik Kentucky dan Tennessee menggesa kawalan lebih ketat ke atas pemilikan senjata api di Amerika. Ini termasuk melaksanakan undang-undang bagi menghalang individu dalam krisis daripada membeli senjata api. Gesaan itu dibuat selepas 2 insiden tembakan rambang yang meragut 11 nyawa. Isnin lepas, seorang pekerja bank menembak mati 5 rakan sekerjanya di Louisville. Manakala 27 Mac lalu, 3 kanak-kanak serta 3 kaki tangan ditembak di sebuah sekolah swasta di Nashville. Pelaku merupakan bekas pelajar sekolah terbabit. Kongres Chile meluluskan pengurangan waktu kerja mingguan daripada 45 jam kepada 40 jam. Perkara itu diumum Menteri Buruh Janet Jara. Katanya Presiden Gabriel Boric dijangka menandatangani rang undang-undang berkenaan. Menerusi undang-undang baru itu, majikan turut dihalang daripada mengurangkan gaji kerana perubahan tersebut. Bagaimanapun, langkah itu tidak terpakai kepada tenaga kerja yang bekerja di sektor tidak formal. Pemacu asas inflasi global yang tinggi dalam sejarah boleh berterusan sehingga 2025. Demikian dinyatakan Ketua Ahli Ekonomi Tabung Kewangan Antarabangsa IMF, Pierre-Olivier Gourinca. Gourinca berkata meskipun kempen agresif bersepadu oleh Bank Pusat untuk memperlahankan kenaikan harga dengan menaikkan kadar faedah, inflasi di banyak negara kekal jauh melebihi sasaran 2% yang ditetapkan Reserve Persekutuan Amerika. Ukraine meminta ruang dan peluang untuk menghadiri acara G20 dan mesyuarat kepimpinan kumpulan itu di India pada September. Harapan tersebut disuarakan Timbalan Menteri Luar Emin Zaparova untuk hadir pada acara sampingan. Selain penyertaan Presiden Volodymyr Zelensky dalam sidang kemuncak berkenaan. Menurut Zaparova, sidang kemuncak itu harus membincangkan krisis Kiev-Moskow kerana ia memberi kesan kepada ekonomi G20. Akhir sekali, bola sepak Liga Juara Eropah, Manchester City selangkah ke separuh akhir apabila menewaskan juara 6 kali Bayern Munich 3-0 dalam perlawanan suku akhir pertama di Etihad. Kemenangan itu membolehkan City membawa bekalan selesa untuk aksi timbal balik di Allianz Arena Khamis depan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.